Assalamualaikum, saya Ainul Syazana binti Yahaya dari unit BM1. Kumpulan kami terdiri daripada dua orang, iaitu saya sendiri Ainul Syazana dan rakan saya Ain Sofia Balkis. Kami akan membentangkan tentang keutuhan wacana, rujukan dan juga kejelasan yang terdapat dalam artikel daripada jurnal yang kami kaji, iaitu Jurnal Pengajian Melayu Jilid 19 tahun 2008. Dan tajuk jurnal kami ialah Cabaran dan Proses Pemantapan Bahasa Melayu daripada Jaafar bin Jambi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ain Sofia Balkis binti Yufri. Hari ini saya akan menerangkan tentang keutuhan wacana, iaitu keutuhan leksikal dan keutuhan gramatikal. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya mengenai keutuhan wacana, saya ingin menerangkan tentang maksud keutuhan wacana itu sendiri. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 2003 mendefinisikan wacana sebagai gabungan beberapa ayat yang membentuk kesatuan yang utuh dalam teks seperti rencana. Manakala menurut Asmah Omar pada tahun 2009 menyatakan bahawa wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai suatu yang bermakna dalam komunikasi. Wacana yang baik adalah merujuk pada bentuk penulisan yang mempunyai dua ciri utama, iaitu yang pertama kesatuan, manakala yang kedua pertautan. Kesatuan ni ialah unsur dalam wacana yang mempunyai hubungan idea dengan tajuk ataupun judul itu sendiri. Manakala pertautan pula ialah merujuk kepada hubungan antara unsur-unsur bahasa seperti kata hubung, penanda wacana, kata rujukan dan sebagainya yang berfungsi sebagai penyambung bahagian-bahagian dalam wacana. Jadi, kesimpulannya, sebuah wacana yang baik dikenali sebagai wacana yang utuh. Jadi itulah keutuhan wacana. Terdapat 4 domain utama dalam keutuhan wacana. Yang pertama, kita ada keutuhan semantik. Yang kedua, keutuhan leksikal. Yang ketiga, keutuhan fonologi. Dan yang keempat, keutuhan gramatikal. Tetapi hari ini, saya akan menerangkan tentang keutuhan semantik dan juga keutuhan fonologi, manakala kedua akan disambung oleh rakan saya. Keutuhan semantik. Hubungan ini dapat dilihat dari dua segi, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dan juga hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Namun begitu, keutuhan semantik daripada hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana kita dapat kecilkan lagi skopnya kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama, hubungan sebab dan akibat. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Yang ketiga, hubungan sebab dan hasil. Yang keempat, hubungan latar dan kesimpulan. Dan yang kelima, hubungan memperkuatkan isu. Pertama sekali, mari kita lihat keutuhan leksikal. Hubungan leksikal dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Hubungan leksikal dalam sesuatu wacana tercapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Terdapat beberapa cara memperolehi hubungan leksikal. Antaranya termasuklah hubungan berdasarkan pengulangan, antonim, hiponim, kolokasi, sinonim, pengulangan unsur perkataan yang sama dan pembuka serta penutup yang digunakan dalam wacana. Berikut merupakan contoh bagi setiap hubungan leksikal tersebut. Pertama, pengulangan kata ialah merujuk kepada pengulangan unsur atau kata yang sama. Dengan kata lain, setiap perkataan diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Sebagai contoh, ayah sangat menyayangi emak. Kami juga amat menyayanginya. Yang kedua ialah antonim, iaitu perkataan yang berlawanan maksud. Mari kita lihat contoh ayat. Wajah yang tampan dan buruk bukannya pilihan, tetapi hati budinya lah yang paling penting. Dari konteks ayat ini kita dapat lihat, dia tidak melihat seseorang daripada wajah, tetapi hati budinya yang lebih penting.
Contoh yang ketiga kita boleh lihat ialah sinonim, iaitu perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Contohnya, penyanyi itu semakin dikenali. Hal ini menghairankan kerana wajahnya digilai ramai gadis. Dan contoh yang keempat ialah hiponim. Hiponim ialah makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan yang lain. Mari kita lihat contoh ayat. Ali menjaga basikalnya dengan baik kerana itulah sahaja kenderaan yang dimilikinya. Kolokasi ialah dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Contohnya, penebangan hutan memusnahkan habitat flora dan fauna. Banyak hidupan liar seperti gajah, harimau dan sebagainya kehilangan tempat tinggal. Yang keenam, memanfaatkan unsur bersambut. Sebagai contoh, guru mengemukakan soalan, pelajar memberikan jawapan. Kita dapat lihat di situ unsur bersambut apabila guru itu mengemukakan soalan dan pelajar yang memberikan jawapan. Jadi itu adalah contoh-contoh keutuhan leksikal. Seterusnya, apakah itu keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Keutuhan wacana seharusnya memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasanya. Terdapat beberapa jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana dan penanda wacana dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah penanda rujukan, penanda penggantian, penanda elipsis dan penanda penghubungan. Pada muka surat 69 di bahagian pengenalan, perkataan apabila di sini adalah merujuk kepada pengembangan idea bagi penulis untuk mengembangkan idea yang ditulis. Manakala ini bermakna serta gejala ini menjadikan merupakan penambahan dalam keutuhan gramatikal. Seterusnya, pada muka surat 70, kataan pertama yang berwarna kuning merujuk pada mereka. Mereka itu merupakan keutuhan gramatikal di bawah kata rujukan, iaitu kata ganti nama diri. Seterusnya, walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun digunakan untuk pengembangan idea. Seterusnya, situasi positif ini berpunca daripada. Ayat ini adalah merujuk kepada keutuhan gramatikal juga di bawah penghuraian idea. Seterusnya, pada pendapat mereka dan juga seperti adalah merujuk kepada pengembangan idea juga. Di sini kita juga dapat lihat keutuhan leksikal dari segi pengulangan kata, iaitu sejak bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dalam pendidikan negara, komunikasi antara kaum dengan menggunakan bahasa Melayu telah banyak meningkat. Di sini kita dapat lihat pengulangan kata bahasa Melayu itu sendiri. Seterusnya, pada muka surat 71, perenggan yang pertama, perkataan yang berwarna kuning, iaitu ekoran daripada dan juga untuk, di sini merujuk kepada keutuhan gramatikal dari segi pengembangan idea. Terusnya, perkataan berwarna kuning iaitu dengan cara ini merupakan keutuhan gramatikal dari segi penambahan. Kita berpindah kepada perenggan kedua pada muka surat 71 juga. Di sini kita dapat lihat perkataan apabila, iaitu pertama, dan kedua iaitu seperti. Ini adalah merujuk kepada pengembangan idea di bawah keutuhan gramatikal. Akhir sekali, pada muka surat 71 perenggan terakhir ini, tindakan ini bertujuan. Ini adalah merujuk kepada penghuraian isi tersebut. Seterusnya, pada muka surat 72, perenggan keempat baris pertama iaitu dengan pengisytiharaan undang-undang ini. Ini adalah merujuk kepada penghuraian di bawah keutuhan gramatikal.
dan pada perenggan terakhir pada muka surat ini, baris pertama iaitu perkataan apabila di sini merujuk kepada penghuraian idea tersebut. Pada muka surat 73, perenggan pertama, baris ketiga iaitu perkataan kerana di sini merujuk kepada keutuhan gramatikal dari segi pengembangan idea. Dan di sini kita juga dapat lihat ini bermakna ekoran daripada keadaan ini adalah merujuk kepada penghuraian idea tersebut. Pada perenggan seterusnya ditambah pula ini seterusnya akan, dan sementara itu merupakan pengembangan idea di bawah keutuhan gramatikal. Pada muka surat ini juga kita dapat lihat keutuhan leksikal dari segi kolokasi iaitu perkataan sains dan matematik, serta pengulangan kata iaitu bahasa Inggeris. Seperti pada perenggan yang kedua, baris yang pertama, contoh ayat dia ialah senario di atas menunjuk penguasaan bahasa Inggeris masih lemah walaupun dijalankan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Di sini kita dapat lihat pengulangan kata bahasa Inggeris itu. Pada muka surat ini juga kita menemukan keutuhan leksikal dari segi sinonim iaitu pada ayat dapatan kajian selanjutnya menunjukkan bahawa 50% anak Melayu hanya memperolehi grade C bagi bahasa Inggeris dalam ujian pencapaian sekolah rendah iaitu UPSR. Ini bermakna pelajar-pelajar ini tidak akan mampu meneruskan pengajian mereka sehingga tingkatan 5 sekiranya gagal menguasai bahasa Inggeris yang menjadi bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik. Jadi, daripada hasil jurnal yang kami kaji, iaitu kita bermula daripada muka surat yang pertama, iaitu muka surat 69, pada perenggan pengenalan kita dapat lihat adanya terdapat satu semantik, iaitu semantik memperkuatkan isi, di mana di sini penulis telah menekankan lagi isinya dengan meletakkan kata hubung dan memanjangkan lagi isinya untuk memperlihatkan betapa pentingnya isinya ini diutarakan supaya dapat menarik perhatian pembaca itu sendiri. Jadi dia telah memperkuatkan isinya dengan menambah beberapa kata hubung dan juga penanda wacana. Manakala di perenggan pada muka surat yang sama, tetapi di bahagian isinya iaitu cabaran-cabaran bahasa Melayu, pada perenggan yang pertama, ayat yang kedua, baris yang kedua, di situ juga ada semantik, iaitu semantik tujuan, hubungan sebab dan tujuan. Kita dapat lihat di situ bahawa kita dapat buktikan itu adalah semantik tujuan, di mana terdapat yang kata hubung untuk, seperti yang kita tahu, untuk adalah digunakan untuk menunjukkan tujuan sesuatu isi itu digunakan. Sebagai contoh, dia belajar untuk berjaya, bermakna dia ingin belajar untuk berjaya. Jadi untuk berjaya itu adalah tujuan mengapa dia belajar. Jadi di sini terdapat dua kata hubung untuk yang berfungsi untuk menunjukkan tujuan penguasaan bahasa Inggeris. Betapa pentingnya penguasaan bahasa Inggeris itu adalah untuk menyumbang kepada pembinaan literara berperingkat tinggi sebagai seorang birokrat atau teknokrat atau profesional lain. Seterusnya, di baris yang ke-9, perenggan yang sama, kita dapat tengok di mana ayatnya ketiga, orang Melayu iaitu golongan elit yang berpendidikan barat sendiri merasa lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris kerana tidak perlu memikirkan sangat tentang penggunaan sistem sapaan yang dikatakan ketat dalam bahasa Melayu. Dekat situ kita dapat tengok ada perkataan kerana. Kerana di situ berfungsi untuk menunjukkan akibat ataupun sebab mengapa golongan elit ini merasa selesa. Sebab apa? Sebabnya, akibatnya kerana mereka tidak perlu memikirkan sangat tentang sistem sapaan. Jadi dekat situ adanya keutuhan semantik, iaitu hubungan sebab dan juga akibat. Seterusnya, di perenggan yang sama, namun di baris yang ke-16,
adanya ayat iaitu kelima, penggunaan yang meluas bahasa Inggeris dalam sektor swasta dan bidang perindustrian dan perdagangan serta penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar pendidikan tinggi di IPTA dan IPTS. Dekat situ, adanya keutuhan semantik memperkuatkan isi. Kenapa saya katakan memperkuatkan isi? Kerana adanya perkataan dan juga serta. Dekat situ, dia nak memanjangkan lagi predikat yang ingin beliau sampaikan. Kerana sebenarnya beliau ingin hanya menyatakan bahawa penggunaan yang meluas bahasa Inggeris dalam sektor swasta dan bidang dalam sektor swasta. Tetapi beliau tambahkan lagi predikatnya dengan menambah dan bidang perindustrian dan perdagangan serta penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar pendidikan tinggi di IPTA. Maknanya beliau telah tambah lagi 3 predikat ataupun 3 klausa untuk memanjangkan lagi ayat itu. Jadi jelaslah di situ terdapatnya keutuhan semantik memperkuatkan isi. Perenggan yang seterusnya masih lagi terdapat keutuhan semantik iaitu memperkuatkan isi, di mana beliau telah menggunakan koma dan juga perkataan kata hubung dan untuk melanjutkan lagi isi yang ingin beliau sampaikan ataupun melanjutkan lagi keterangan yang ingin beliau sampaikan kepada pembaca. Seterusnya di perenggan yang sama iaitu baris yang ke-13, adanya keutuhan semantik, sebab dan tujuan. Kita baca semula ayatnya iaitu komunikasi antara bukan Melayu haruslah digalakkan menggunakan bahasa kebangsaan kerana dengan latihan akan menjadikan golongan ini makin cekap dan yakin untuk menggunakan bahasa Melayu apabila diperlukan nanti. Dekat sini jelas benda ni adalah menunjukkan tujuan. Tujuan apa? Tujuan kenapa semua bukan Melayu ni digalakkan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan kerana nanti mudah untuk mereka menggunakannya apabila perlu. Jadi jelaslah dekat sini menunjukkan keutuhan semantik, sebab dan tujuan. Seterusnya kita akan tengok yang saya highlightkan berwarna hijau itu iaitu keutuhan fonologi. Hubungan wacana dari aspek fonologi berdasarkan hentian, intonasi atau nada suara. Unsur-unsur tersebut dapat membezakan sesuatu wacana. Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi muka iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran. Jadi dalam konteks pembentangan kami hari ini adalah berdasarkan wacana tulisan. Jadi alat-alat tersebut ialah tanda baca. Jadi mari kita lihat konsep keutuhan fonologi yang pertama. Dekat sini penulis telah menggunakan tanda baca iaitu koma sebanyak 2 kali di perkataan mengatakan dan juga oleh itu, dan juga menggunakan noktah di akhir ayat untuk menunjukkan berakhirnya sesuatu ayat yang beliau ingin sampaikan kepada para pembaca. Seterusnya kita berbalik semula kepada keutuhan semantik iaitu hubungan antara sebab dan juga hasil. Di sini penulis telah menggunakan kata hubung sehingga untuk menunjukkan hasil daripada betapa bangga, betapa kuat yang semangat orang Jepun dan juga Korea ni, di mana semangat yang kuat antara mereka ni telah menyebabkan mereka menyanjung tinggi keindahan dan kelebihan bahasa mereka. Jadi jelaslah dekat situ terdapatnya keutuhan semantik, sebab dan juga hasil. Seterusnya adanya keutuhan semantik, hasil, sebab dan juga tujuan, di mana ayatnya kemudian kedudukan bahasa Melayu bertambah baik apabila laporan Razak 1956 menegaskan bahawa bahasa Melayu mesti diajar di semua sekolah, dijadikan salah satu pelajaran mustahak ataupun penting untuk mendapat sijil rendah Lower Certificate dan sijil pelajaran kebangsaan National Certificate of Education, dan mencadangkan semua sekolah jenis kebangsaan wajib mengajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dekat sini dia telah menggunakan kata hubung untuk, iaitu untuk mendapatkan sijil, di mana dekat situ jelas menunjukkan yang bahasa Melayu ni mesti dijadikan ataupun diajar di semua sekolah untuk memastikan mereka mendapat sijil peperiksaan yang sah. Jadi jelaslah dekat situ ada yang keutuhan semantik, sebab dan juga tujuan. Seterusnya adanya keutuhan semantik iaitu bahagian kedua, hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana, dari segi laras bahasa yang bersesuaian.
dalam ayat ini, laras bahasa yang digunakan ialah laras bahasa undang-undang di mana dia telah menceritakan tentang Akta Pendidikan 1996, Akta 550, Seksyen 17-1. Jadi jelas dari situ adanya laras bahasa undang-undang dan menunjukkan keutuhan semantik, iaitu laras bahasa yang bersesuaian. Seterusnya, seperti yang anda dapat lihat, adanya highlighter berwarna hijau. Ini menunjukkan keutuhan fonologi di mana beliau telah menggunakan penanda wacana iaitu pembuka dan penutup kata untuk menunjukkan bahawa itu adalah apa yang disampaikan oleh seseorang, iaitu melalui Undang-Undang Malaysia Akta Pendidikan 1996. Itu adalah keratan petikan yang terdapat dalam Akta Pendidikan Undang-Undang Malaysia Akta Pendidikan. Seterusnya, highlighter berwarna merah menunjukkan keutuhan semantik. Jadi keutuhan semantik ini adalah sebab dan tujuan. Kenapa saya katakan tujuan? Kerana adanya kata hubung supaya. Kita baca balik ayatnya, walaupun pengisytiharaan undang-undang telah dilakukan, tetapi diharapkan pihak kerajaan dapat mengawal penggunaan bahasa Inggeris di IPTA supaya ianya tidak mengatasi kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Jadi beliau telah menggunakan kata hubung supaya untuk memanjangkan lagi keterangan dan juga menunjukkan hasil apa yang akan jadi apabila bahasa Inggeris dapat dikawal supaya tidak melebihi fungsi ataupun peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Seterusnya, keutuhan fonologi yang terakhir yang saya jumpa dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan tanda baca pembuka dan penutup kata, tanda koma, titik dan juga elipsis, iaitu kata yang menunjukkan pengguguran sebahagian bahagian yang tidak diperlukan dalam konteks sesebuah ayat. Seterusnya, saya akan menerangkan ataupun membentangkan tentang rujukan. Daripada hasil pembacaan saya tentang jurnal ini, penulis telah menggunakan pelbagai jenis sumber rujukan, antaranya ialah keratan akhbar. Antara keratan akhbar yang telah beliau gunakan ialah Bahasa Melayu Tergugat, Setengah Juta Pelajar Melayu Bakal Tercicir, Manfaat Sains untuk Atasi Kemiskinan, Kaji Semula Penggunaan Bahasa Inggeris ataupun BI, dan Abdullah Tunggu Analisis Sains Matematik dalam Bahasa Inggeris. Dan kesemua keratan akhbar ini adalah daripada Keratan Akhbar Mingguan Malaysia yang bertarikh 27 Mac 2005. Dan seterusnya, saya akan menerangkan tentang kejelasan. Hasil pembacaan saya tentang jurnal ini adalah apa yang saya dapat. Saya dapat penjelasan yang begitu mantap dan juga mendalam tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Malaysia pada era kini. Jadi saya sebagai remaja amatlah tertarik untuk mengetahui dan juga mengatasi supaya bahasa kita dapat ditonjolkan lagi dan juga dapat diperkasakan ke seantero dunia, supaya bahasa kita kekal sebagai bahasa yang penuntunnya terdiri daripada berbilang kaum dan penuntunnya adalah penonton yang teramai di dalam dunia. Kerana pada masa kini penonton bahasa Melayu adalah sekitar 300 juta sahaja. Jadi eloklah sekiranya kita sebagai generasi muda menarik lebih ramai minat penonton daripada luar untuk mempelajari dan juga mempraktikkan bahasa rasmi negara Malaysia di negara mereka supaya lebih ramai dan meningkatkan jumlah penonton bahasa Melayu di seluruh dunia. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.